Puaka minggu ini dibawakan khas oleh At-Tafsir. Spray dan bam bidara ruqyah senang digunakan. Spray-spray, sapu-sapu dah settle insya-Allah. Selamat menonton guys. Takkan binatang sampai gitu crawl macam gitu sekali. Dia punya crawl is very weird lah. Macam the way dia punya crawl is really macam nak lari, nak tangkap you tau. Assalamualaikum semuanya. Macam mana semua? Inilah dia puaka kembali lagi di bulan Ramadan dan ini merupakan kata orang tu hari Khamis yang terakhir di bulan Ramadan puaka bersama awak. Tak lama lagi next week kita dah sambut Selamat Hari Raya Puaka. Bukan hari puasa. Dan untuk minggu ini istimewa seperti biasa kita ada Ustaz Fadli dan juga Aino Talib. Terima kasih kerana sudi datang ke puaka. Sama-sama. Sama-sama. Izzy Izzy. Sama-sama orang sebelah. Dia feeling guest tau. Dia feeling guest juga. Bila lagi nak Apa? pilih? Bila lagi nak pilih? Okey, terima kasih Ustaz kerana hadir ya. Sama-sama. Terawihnya semua okey. Alhamdulillah. Puasanya semua okey. Alhamdulillah. Dah bayar zakat belum? Zakat apa ni? Fitrah? Dah fitrah sudah. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, sebelum kita teruskan cerita hantu ni, nak tanya Ustaz sikit lah. Ustaz, kalau orang bayar fitrah ni semua, is it good to buy fitrah di awal Ramadan? Ataupun ada orang cakap nanti dia tunggu akhir-akhir baru dia kasih, macam mana? Of course lah. Always the best is of course di awal Ramadan lah. Di awal Ramadan sebab apa? Kita takut kalau kita terlambat sangat ataupun bahkan terlupa untuk bayar. So kita boleh bayar sampai sebelum solat. Bil. Sebelum solat Idul Fitri tu masih boleh bayar lagi. Tapi sebaik-baiknya kita bayar pada masa Ramadan tersebut lah. Tapi kalau sudah setelah solat nak bayar boleh tak? Boleh. Tapi dijadikan sebagai sedekah already. Jadi tak termasuk daripada zakat fitrah. Okey. Baiklah, tu semua diharapkan semua yang suka lambat-lambatkan. Kalau boleh jangan lambat-lambatkan. Saya first day je saya pergi. Saya fikir apa tau? Jadi diorang nanti nak agihkan senang orang dapat. True. Betul. Well done. Kan? Kena well done. Well done. Okay. Guest yang sebelah sana sebentar ya, nanti kita berbual lagi ya. Oh yes. Ainon. Aku serang. Aku tengok siapa kau cakap sebenarnya sekarang. Sebelah. Okay. Cerita apa Ainon? Ainon sekarang buat apa? Sekarang saya administrator lah dalam sebuah prasekolah. Jadi kerja full time lah. Tak begitu terlibat lah dalam produksi atau show-show Rindu sekarang. buat show kat TV. Rindu sangat. Nampak? Dia dah menyanyi maknanya kalau Rindu. Ya. mungkin siapa nampak producer kat luar tu Dah, untuk Hari Raya Haji bernyanyi, InsyaAllah apa boleh. jadi host balik. Boleh insyaAllah apa salahnya. Tapi mungkin disebabkan kerja full time ni memang susah lah nak commit kan. Jadi tapi terima kasih ya kerana sudi menjemput saya. Alhamdulillah. Of course lah. Okay, kita habiskan ketawa. Okey. Ketawa saya boleh scary juga. Saya lah puaka ni, suara puaka. Okay, Ustaz, sabar Ustaz Yes. Okay, cerita seramnya. Apa? Apa ni? Cerita seram lah, dah start lah. Oh dah start Habis? Okey. Saya ada list Okay, Zahri. boleh. Jadi saya kena go in order of apa yang saya rasa saya akan mulakan dengan paling tak menyeramkan sangatlah. Dan mungkin saya akhiri dengan sesuatu yang relevan dengan bulan puasa dan saya rasa seram sekali. Okay. Saya rasa saya ni seorang yang skeptikal. Kalau ada benda yang terjadi tu, saya walaupun penakut, saya akan macam, saya ada bilang tadi kan, kalau mungkin saya nampak sesuatu, mungkin saya akan pingsan atau buat pingsan. Kononnya macam bear theory lah, tutup mata. Kononnya tak ada apa-apa. But Alhamdulillah tak pernah jadi. Saya tak pernah pingsan. Tapi saya memang seorang skeptik, mana dulu lagi saya tak macam percaya hantu sangat. Tak percaya syirik. Bukan tak percaya syirik, tapi saya rasa saya tak pernah nampak, jadi tak akan macam susah lah nak percaya. Positif je tak ada. Bukan positif, macam susah nak percaya story. Jadi kalau orang ceritakan cerita hantu, saya akan tanya, betul ke? Nampak ke muka depan-depan? Tak nampak kan? Nampak bayang-bayang kan? Tu jin. Gitu lah. Saya punya theory is selalu everything is jin. Ya, jin. Yang menyerupai apa yang kita takut. Kan? That's my theory. So kalau sesuatu jadi, saya tak macam nampak kakak, nampak poch, tak ada. Saya macam
Okay, either pengsan atau baca-baca lah, jalan lah. Okay, so yang pertama sekali, okay, remember that saya ni seorang skeptik. Bila orang cakap macam, oh nampak 77 lah, nampak orang bomo buat gini, saya macam, ni semua syirik lah, tak bagus lah. Tapi ni kali pertama saya pergi Labrador Park, gatal. Labrador Park. Siapa gatal pergi sana? Bukan gatal, bukan saya gatal. Tapi saya pergi sana dengan grup ramai lah. Kita suka bentang tikar, tengok piknik, cakap-cakap cantu. Jadi at one point tu saya baring, tengok langit. Happy lah. Di depan pantai kan. Jadi this is the first time wallah that saya macam it exists lah. Sebab saya tengok atas, sekali saya nampak macam ada bola macam flying across. Tapi fireball, tapi dia is not a star because it's so close. Dia macam 2-3 meter je tingginya. And when I macam sekali dia macam explode. At that point saya macam tengok suami saya sini. Is that what you miss? 77? Because I just saw it with my own eyes. That's the first time saya nampak apa yang orang selalu cakap. Dan sekarang saya tak nafikan yang mungkin cara syirik tu memang wujud. Memang wujud sebab saya seorang skeptik pernah nampak dengan mata saya sendiri. Na'udzubillah. Hopefully no one is the recipient. I saved someone's life mentioning that. So I slowly macam tak jadi, saya macam slowly become a believer yang benda ni exist. That was the first ever yang saya betul nampak dengan mata saya sendiri. Then bila saya masih terlibat dalam produksi ni, saya mengandung dengan anak pertama saya, Amaya. Saya masih kat Studio 4 buat jus. Saya mungkin dalam 4 bulan lah mengandung. Dia saya duduk, saya dah siap, dah mic semua. Mungkin kita dah nak start live in about 20 minutes lah, dalam 20 minit. Jadi saya dah siap, saya duduk dulu lah. Sekali ada cameraman ni, dia terus tengok saya. Dia je seorang kat studio tu. Dia dengan saya. Dan mungkin ada satu orang lah dekat the room kan. Dia saya duduk, saya macam tengah hafal skrip. Lepas tu dia tengok saya, dia cakap, "Okay Ainun, jangan pusing, okay?" Abang apa tu? Suraini? Tak tahu, dah lupa. Tapi saya masih ingat dia macam, "Jangan pusing, okay? Cepat baca ayat kursi." Dia macam, kenapa Baca ayat kursi je. Kau tahu kan, kau ni darah manis. Macam, serius ah? Dekat belakang kau tu dia tengah peeping. Dia tengah keluarkan kepala dia. Dia macam, astaghfirullahalazim. Tapi memang bila orang cakap jangan toleh belakang, kita mesti toleh belakang. True. Toleh lah, tapi tak ada apa-apa. Alhamdulillah tak pingsan. So that one I macam, it's quite creepy. Banyak orang cakap memang keras lah. Studio 4. Memang ada kat atas. Nenek-nenek. Mungkin lah nenek tu. Tapi that was my first time saya experience sendiri dekat. Lepas tu Alhamdulillah saya tak ada experience yang lain lah. Okay. Nombor dah 40 minit ke belum? Belum. Okay. Belum start pun. Kita start pukul apa sekarang? Okay. Baru 5 minit. Okay. Kan? So this one small lah. Small. Tak apa. Okay, lepas tu. Okay. So cerita yang ketiga. Ya. Ketiga tu. Ni nak tanya Ustaz. Yes. Fokus Ustaz. Oh ya, saya. Okay. Ni cakap pasal tuju, betul ke orang cakap selalu macam kalau kita tegur, dia meletup, maknanya kita selamatkan orang? Ya. Dia boleh, dia tegur, maknanya dia perasan, boleh pecah, ataupun biasanya kalau apa yang diajarkan oleh guru-guru saya adalah ketika ternampak 77 ni, you tunjuk tu benda, kemudian dibaca la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah itu pun akan terpecah, insyaAllah. Itulah. Tapi betul lah. That time around what time? Oh, dah 1-2 pagi. Normally dorang punya timing is gitu Dorang ada timing kan tentang benda ni. Mungkin orang tengah tidur ke apa? Pemujaan apa ni semua malam. Kenapa Sebab memang malam is waktu aktifnya jin. Maghrib ke atas sampai ke exactly sebelum azan subuh. So dorang punya active time. Waktu dorang tidur is waktu duha onwards. So dorang akan
buat pemujaan-pemujaan, benda-benda yang syirik-syirik ni adalah pada waktu aktif diorang malam. Cakap pasal waktu duha ni, selalu orang cakap kita jangan tidur macam lepas asar, boleh senang dapat sakit. Kan, tu satu. Ada jadi gila. Baru saya dapat tahu lagi, kalau boleh jangan tidur waktu duha. Pun boleh dapat sakit juga. Yang betul Ya, waktu duha ataupun lebih pada setelah waktu subuh. So pada ulama nasihatkan, kalau siapa sahaja yang tidur setelah subuh, dia alamatul faqr. Maknanya dia ada tanda-tanda kefakiran, fakir, miskin. Miskin apa? Miskin hati, miskin iman, miskin harta sebab tak bekerja dan lain-lainnya. Seperti itu. Kalau asar, alamatul majnun. Dia akan alamatnya gila. Gila. You selalu tidur after asar, nanti lama-lama you bangun nanti dah start Selalunya dia kalau kita bangun lepas, kalau tak boleh tahan kan kita tidur juga. Kalau tak boleh tahan macam mana? Tak boleh tahan. Is okay lah. Tapi bangun tu macam lagi penat dari sebelum tidur. Saya kalau sebab ngantuk selalu kalau asar ni dah ringan lah. Alamak, macam mana aku dah ngantuk penat kan. Tapi what I did was akan baca ayat kursi dulu. Kita doa, Tuhan tolonglah, dah ngantuk sangat, lindunglah aku untuk tidur. Good. Gitu je lah. Takut. Saya ada satu soalan. Boleh tak? Boleh. Okay. Adakah syirik, the way it is practiced atau cara okay, kita tahu yang ni semua jin kan? Jadi cara orang Asia ni 77 lah apalah. Ini sama dengan di merata dunia, for example. Macam voodoo tu semua. Voodoo. Yeah. It's the same method lah kan? It's the same method. Thailand lah, apalah, we hear all this. Sebab apa? Sebab dia punya asal dia, main source is from Babylon. Babylon ni which zaman sekarang dia panggil negara Iraq. So that's where Nabi Sulaiman alaihissalam ada kerajaan dari situ. So pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, orang-orang banyak ajarkan tentang sihir-sihir. Sampai Allah SWT turunkan 2 malaikat, iaitu Harut dan Marut. So this sejarah ni ataupun tafsiran you boleh baca dalam surah Al-Baqarah ayat 102. 102. So that's the main source of sihir-sihir ni semua. So sekarang dunia semuanya pembelajaran, buku dia, everything comes from there. The same source lah. Yes, even I do have the book at home. Why do you have the book at home? Because I need to learn to fight. counter back. Berani tinggikan suara dengan Ustaz I know. Berani. Gini saya berani. Okay. Nak hide takut sekarang. Nak takut Jadi, kalau takut kita marah-marah. Okay. Cerita seterusnya. Cerita seterusnya. Okay, saya adalah saya pergi rumah saudara saya. Dia ada macam landed property. Dia ada 3 tingkat. Lepas tu dia macam 3, 2, 1 tau. It's macam gradual lah. Jadi saya kat tingkat 3. Tingkat 3 ni bilik saudara saya. Kita semua kalau pergi sana untuk gathering, kita akan pergi bilik tu, lipat. Kita macam hang out in that room lah. Jadi dah malam, dah habis semua. Saya nak tidur. Saya tidur kat bilik tu. Jadi saya ada punya tingkap terbuka gini tau. Jadi saya nak tutup. Bila saya nak tutup tu, saya perasan dari kan 3, 2, 1 kan. Dari tingkat 1 tu, kita boleh nampak dia punya roof tau. Dia punya rooftop. Tapi saya perasan ada something macam tengah merangkak. On force. Cepat gila. Nak dia naik macam, ke nak turun? Dia tengah naik in my direction. Dia macam tak cepat gila. Saya macam saya nak tutup tingkap tu. Sempat tutup, tapi saya nak lock tu tak boleh sebab saya macam perasan dia dah dekat kan. At that point saya tutup, tapi saya feel like something is tengah tarik dari luar. Macam nak suruh buka, tapi saya tengah macam battling. Lepas tu mungkin saya bacalah 3 cool segala, saya dapat tutup. Tapi saya rasa even though it's a short story that one, tapi macam yalah, nampak apa warna macam mana? Nampak macam dia punya coklat ke hitam dari ke? bentuk dia dark. Hitam, tapi boleh nampak macam binatang tau. Tapi to me ada apa saya fikir macam takkan binatang sampai gitu crawl macam gitu sekali. Dia punya crawl is very weird lah. Macam the way dia punya crawl is really macam nak lari, nak tangkap you tau. Tu memang saya tak boleh lupakan lah. Pasal sebab macam ada impact, macam saya betul macam panik nak tutup tingkap tu sampai tak boleh. Kat situ ada tak orang-orang kat belakang ke? Tak ada. Seorang Lepas tu saya tak tidur sana. Saya balik. Malam. Bagi tu orang? Dah saya bilang. Apa dia cakap?
biasa. Mungkin binatang Oh, aja. biasa. Mungkin binatang je. Saya cakap, binatang apa? Dan cakap, it could be apa ni? Monyet. Tak, bukan apa? Macam Sloth. kucing macam kucing dia cakap. Macam kucing. Kat tempat landed area ni semua ada macam binatang lah. Dia kat malam-malam. Tak tahulah binatang apa. Tapi Mickey saya Mouse, macam Mickey Mouse lah maybe. Tapi saya remember saya ni seorang skeptik tau. Yes. Saya kalau dia Mickey Mouse, saya akan cakap Mickey Mouse. Tapi ni bukan Mickey Mouse. Ni bukan kucing, bukan. Besar sangat untuk dikatakan Raccoon. Mickey Mouse. Lagi besar itu. Dia macam bentuk dia macam merangkak, manusia. Ustaz, raccoon dan Bentuk dia kecil macam je. manusia. Oh, macam manusia. Macam manusia tapi dia punya crawling is like that tau. Bunyian tu. Na'udzubillah min zalik. Tapi Dia tengah ronggeng. teng tong. Tapi takut seram ah. That was the most Lain seram. kali for kau me. nampak dia gitu. Basically tutup tingkap. Tak ada. Kau nampak gitu. Lain kali kau nampak gitu pergi masa nampak ting tang. Kan budak kecil tak. Kau gila. Kau Ting tang. Tapi tak ada teng tong ah. Tu ting tang. Tapi tu seram. To me Wow. that one was seram. Okay. So, ni panjang dah start panjang Boleh. Dah start Silakan. panjang. Okay. Banyak masa lagi. Banyak Okay, Alhamdulillah. Belum start lagi. Oh, dah ada. Okay, dah. Okay. So, this point, saya tolong kawan saya buat final year project. Dia buat media punya assignment. Jadi, final year project mesti diorang ada macam long video that diorang kena submit. So, kita buat satu video ni tentang budak ni yang dibunuh. Budak Melayu ni yang dibunuh Based on true story. So kita gatal. Bukan saya gatal. Mungkin kawan saya gatal. Dia nak pergi ke sebuah rumah yang terbiar di dekat dengan Kawasan Botanic Gardens. Okey. Besar sana. Besar rumah dia. Saya tak nak cakap lagi tempat dia sebab cara kita masuk tak betul lah. Okay, I know. Di atas bukit. Di atas bukit. Cantik kan, pokok Dia punya kelapa gate, tinggi. Itu saya tak ingat pasal saya takut lepas tu. Tapi kita masuk pada siang hari. Hitam putih. Dah tak ingat. Okey. Dah tak ingat. Tapi bila kita masuk tu kita jalan di merata rumah tu, kita tengok. Habis kita kita perasan kat dia punya basement ada sejadah. Okay, kita tengok. Okay, jadi kita dah decide, okay, kita nak pakai bilik ni. Bilik ni kat tepi. Dia punya, okay, imagine ni rumah dia kan, ada entrance. Kita pakai bilik di tepi. The scene yang kita buat kat sana tu ialah scene sacrifice. Okey. Di mana apa? Tumbal. di mana budak kecil ni adik kawan saya yang buat video ni. Jadi dia ikat. Habis 3 orang macam buat macam aksi memuja. Tapi kita semua pretending lah. Tak tahu apa diorang cakap wow gitu je. Bukan betul. Ini semua macam tengah acting. Jadi kita pula pandai dah masuk tempat gini tak bawa touchlight, bawa lilin dengan konsep lah. Ikut konsep. Jadi kita dah filming sekarang kita perasan dah nak maghrib. Okay. Kita semua tak ada lampu. Kita ada lilin aja. Habis macam mana kita nak keluar je, kita dah dan macam setengah dah halfway. Sekarang kita nampak orang pakai vest tau datang. Kita tengok alamak dah kena tangkap lah ni. Confirm dah kena tangkap dengan ramai orang tak pakai vest tu. Kau tahu siapa tak yang datang kat rumah tu? S-Fox, kau ingat tak S-Fox? Oh, itu apa tu? Paranormal. Paranormal. Dia tanya kita, what you doing here? Dia kata, what you doing here? Dia dua-dua dah salah kan? Diam-diam sudah. Jadi kita nampak ada orang tengah stage kakak ke atas. Ada tengah stage. Kita, bedek lah ni semua. So that was not, rumah tu tak ada masalah. Time recording pun all smooth. Tak ada hiccup, tak ada orang kacau, tak ada mysterious happenings. Tapi bila kita nak balik tu, kita tak ada lilin. Lilin kita gini je. Tinggal sikit Tinggal sikit je. So kita lah 5 orang. Saya dengan adik kawan saya ni kat depan. Kita pegang lilin on a stick, kita jalan. Kita pun terfikir kenapa kita masuk cara lain, tapi kita nak keluar cara lain. Jadi kita jalan, cara kita masuk pada entrance A lah. Entrance A. Lagi dekat. Terus nampak gate, terus keluar. Tapi tak, kita keluar B. Kita jalan.
saya rasa yang lebih menakutkan yang kawan saya ni dia boleh nampak. Okey. Jadi dia tengok-tengok dengan lilin tu, dia gini kan. Tengah cari jalan, sekali dia cakap dia gini, sekali dia yang nampak. Macam dia cakap, Pok Cah. Boleh cakap pocong? Suka hati lah. Pocong lah. Dia nampak pocong, lepas tu dia diam, lepas tu dia tak nak takutkan kita kan. Dia cakap okay jalan-jalan. Tapi saya ni yang kat depan dengan budak ni, kita tengok path kita tu macam tak ada lampu langsung. Terus dark all the way. Tapi bila kita jalan ni, kita boleh dengar macam shh. Macam dia ada sesuatu mengikut kita and dia cepat all the way. So alhamdulillah kita dah jalan macam 5 minit, kita nampak lampu street light. Dah nampak street light kita lari lah. Masa kita dah macam 5 minutes ada orang macam ikut tau. Dan kawan saya cakap lah memang pocong tu macam dua mengikut kita jalan. Sambil kita tengah jalan tu tak ada lampu. Ni tu kerja gila lah saya cakap. Tapi itu was quite a scary experience untuk saya lah. Berani ya dah. Jangan cakap lah. Saya nak cakap saya masuk je rumah orang. Tapi janganlah pergi rumah-rumah gini. Yes. Dah Itu dulu. dululah tengah nakal kan. Sekarang tak silap dah pasang CCTV semua kat situ. Oh dah Dah. Oh, awak tahulah rumah mana saya cakapkan ni. Kau tak silap tahu sebab rumah dia macam besar. Besar. Nak cantik. Daripada bawah macam wah gambar postcard. Grand, macam grand. Cantik Ustaz. Ya. Cantik. Lepas tu terus hitam putih. Ada pokok kelapa semua halus-halus tinggi macam tak pernah nampak. Ni macam bukan macam Singapura. Bukan macam Cantik Singapore. sekali. Cantik. Kalau kita pergi dekat, dah sensor. Oh. Dah ada alarm. Pasal banyak orang macam saya lah masuk kan. Okey, faham. Okay, so itu cerita gatal lah. Okey, cerita gatal. Sebelum kita ke cerita gatal, Silakan. Ustaz, macam mana kalau orang yang suka pergi tempat macam gini? Sekarang kan banyak live semua pergi merata apa nasihat Singapura. Ustaz? Sebab ada orang cakap apa tahu? Puaka. Puaka pula. Lo tim puaka buatlah macam gini, explore. Pergi sana, pergi sini. Cari pasal lah, silakan. Dia suka cakap apa tahu? Pergi dengan peminat. Jadi kita tahu peminat punya rasa macam gitu. Jadi apa Ustaz nak cakap kalau orang kasih suggestion kat kita macam ni? Nasihat saya begini je. Statement cukup pendek. Kalau tak nak diganggu, jangan ganggu. Jangan cari pasal. Jangan carilah. So masalah dia sebetulnya jin ni. So in Arabic, jin tu ada dua huruf. Huruf jim dan huruf nun. So any word that derives daripada dua huruf ni. Speaking you are today. Yes, I'm going to speaking. Silakan. Alright. Nah, Thank you very much. Saya faham. Alright. Do you want to drink some water? Yeah, I said have some water. Thank you very much. Alright. Please Can continue. I move? I walk away Fafa from here. Why you want to walk, Papa? Can talk. Okay. Okay. So kalau ada ada perkataan yang diambil daripada dua huruf ni, huruf jim dan huruf nun, maknanya sesuatu yang tak nampak. Right. Yeah. So macam kata jin ataupun janin. Janin ataupun jannah, syurga. Macam sekarang kita tak nampak. Janin pun kita tak nampak. Yep. So apa sahaja yang daripada dua huruf ni maknanya sesuatu yang tak nampak, kecuali kalau dia menampakkan dirinya. So kalau ada jin yang menampakkan dirinya, maknanya dia telah keluar daripada fitrah jin. Yeah. Nah, itu you kena faham. Okay. So kalau orang-orang Dia pun trespassing diorang pun trespassing. So bila diorang dah tunjukkan diri, itu maksiat. untuk Dosa dia. untuk dia. Untuk jin tersebut, maksiat. So dosa. Untuk dia menunjukkan diri kepada manusia. Begitu juga anak manusia. Manusia yang trespassing ke alam mereka ke ataupun ganggu mereka, mencari mereka, itu pun termasuk daripada suatu perkara yang dosa. Mengganggu. Bagaimana pula dengan dorang yang mengatakan yang dorang boleh ada ability untuk nampak? Itu perlu diruqyah. Ada yang kata dorang dilahirkan dengan that gift. Patutkah mereka cuba untuk tutupkan? Hijab. Yes. Patut berikan hijab. Yes. Sebab kasih Ainun hijab sikit kat dia. Saya tak ni. Nanti saya sponsorkan Abdullah Haris. hijab. Tutup ni tutup dahi je. Sini je. Yeah. So pada zaman Rasul pun ada juga. Ada seorang anak yang anak Yahudi dipanggil namanya Safi ibn Sayyad. So banyak if you boleh cari hadis-hadis tentang Safi ibn Sayyad ni, dia ceritakan bahawasanya pada zaman tersebut budak ni, remaja ni, dia macam dipanggil sebagai, diorang panggil pada waktu itu sebagai seperti Dajjal. Sebab dia boleh nampak benda-benda yang mana sahabat-sahabat semua tak nampak. Okay. Rasulullah SAW pun pernah datang jumpa beliau untuk test.
Apa yang kamu nampak? Hmm. Kemudian ada Sofi bin Sayyad, dia katakan bahawasanya aku nampak kerajaan jin yang ada dalam laut dan di atas laut. Kemudian ditanya lagi dengan Rasulullah dengan pertanyaan lain. Hingga Rasulullah SAW katakan ikhsa. Ikhsa tu maknanya sudah pergi jauh-jauh. Engkau tak akan boleh melawan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. So sebaiknya kalau ada orang ada apa third eye ataupun apa saya yang cepat nampak ke They see it as macam a gift dari Allah. Macam mana tu? It's not a gift. It's not a gift actually. Dia kekurangan. Allah. Kalau betul pun is a gift ke apa, kita akan boleh tengok orang-orang yang soleh ke apa. Suzairi jangan duduk situ. Ainun jangan duduk sini. Saya selalu gini, Ni orang yang mesti nampak-nampak ada jin kat begitu. sini. Jangan cakap, nanti dia dengar. Tapi kita tengok orang-orang yang soleh tak ada buat macam itu. Dia orang macam Sebab tu saya tak buat macam itu. Nampak? Okey lah, mungkin dia lebih ramai di the community kan yang tak tahu yang ni sepatutnya sesuatu yang kita harus hijabkan. Yes. Maybe all this while kita see as a gift best boleh nampak. Ya, tak. Tapi sekarang baru saya tahu yang kalau boleh buat sesuatu, Yes. cuba untuk Ruqyah. dia kena ruqyahkan lah. Okey. Cerita seterusnya. Cerita seterusnya. Okay, jadi ni saya ada macam leading up question tau. Sekejap, saya baca question saya. Alright. Okay. Faktor usia. Okay dah. Okay. Dah tahu, dah nampak note saya. Okay, so bila saya 13 tahun, kan ada orang cakap sleep paralysis. Ya. Kan? Di mana kalau kita penat, scientifically orang cakap penat sangat jadi kita go into sleep paralysis. Tapi bila saya 13 tahun tak tahu apa penat saya buat sampai sleep paralysis ni, saya ingat memang saya terbangun, tapi bila saya terbangun ni nose to nose saya nampak macam benda yang sangat hodoh. Hitam, mata merah. Hodoh sekali. I don't know whether this is imagination or not tapi saya ingat sampai hari ni bila saya buka mata tu, saya nampak directly mata merah lepas tu hitam di atas saya. Betul dekat-dekat. Astaghfirullahalazim. Allahu Akbar. Kan aku dah cakap tak suka ni part. Okay. Dia continue ke tidak ni? Nak pingsan dulu pun boleh. Tak jadi. Astaghfirullahalazim. Okay. Ya, so sleep paralysis lah. Tapi bila saya tutup mata, saya buka, dah tak ada lah. I don't know whether it's the same experience, tapi kalau kita pergi internet, ramai yang nampak bayang yang barang yang sama. Benda hitam atas, mata merah. What do you think about that? Ya, sleep paralysis ni memang ada. So dia boleh terjadi disebabkan oleh dua benda. Yang pertama is daripada your body yourself. Your body is penat. Okay, your body penat tapi your brain is awake. So when it happen, itu yang you akan rasa this sleep paralysis. But second adalah disebabkan oleh gangguan. So gangguan tersebut boleh gangguan lama ataupun gangguan yang sekejap. So gangguan yang sementara ni, let's say kalau macam malam tiba-tiba kita balik lupa nak baca ayat kursi, lupa bila buka pintu lupa nak baca bismillah dan lain-lainnya, kemudian terus baring tidur ke apa. So benda tu daripada luar ikut dia boleh hempap. Sleep paralysis. That one kalau yang sekejap. Tapi kalau yang lama, contohnya macam kena sihir ataupun kena gangguan lama, itu pun boleh kena sleep paralysis also. But the thing is, perbezaan dia adalah ketika sleep paralysis ni yang disebabkan oleh gangguan, kadang-kadang for you yourself macam tadi, depan. Ada yang saya punya patient, bila dia dah bangun, tak kaki dia, ada this old man yang dia tengah tengok dia gitu je. Seronok. So it's different things tu Types macam lah. mana dia nak. Nak hempap lah. Nak hempap. Okay, bila kita cakap pasal tidur saya selalu macam confused. Ada yang kata kalau ketika kita tidur tu, tutup lampu. Tutup segalanya. Ada yang cakap buka lampu kecil. Saya confused macam mana satu yang patut dilakukan. Ainun tak tahu kita punya poket ekstra. Oh ya. Kita pernah terangkan kan? Maaf saya nak kena justify Boleh. tak yang saya ada 2 anak. Dan boleh. yang tengok TV yang saya Kita tak terangkan lepas. sekali. Kita terangkan sekali. Okay, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Boleh sama-sama. Okay. Ya. So, nak saya jawab juga? Jawab. Silakan. Untuk saya punya Boleh, benefit boleh. je. Nanti Oh, orang okay. cut.
Okey, boleh. Suka hati kat. So kalau untuk zaman dulu disebabkan mereka tinggal di padang pasir, kemudian ada binatang-binatang berbisa seperti ular, kalajengking dan lain-lain, mereka akan hidupkan sedikit. Biar mereka tahu. Okey, biar mereka tahu kalau ada ular ke ada apa sahaja, kalau kena sengatan dan lain-lain. Tapi kalau untuk zaman sekarang, insya-Allah kita tinggal HDB, so everything will be fine insya-Allah. So nak matikan, just matikan je. But for me myself, I akan hidupkan sikit. Kenapa? Kepo Tapi interesting lah Ustaz sih. Tak, for me myself, memang I don't really sleep in the dark. Oh, okay. Bukan nak macam terus Tak, dia defense macam mechanism lampu-lampu gini apa. pun boleh tidur actually. Nampak? Dia nampak tu. Nampak? Dia nampak. Berlakon. Sesiapa yang nak berlakon, panggil Ustaz berlakon kat TV, silakan producer-producer. Ni cakap pasal yang tidur gini-gini semua kan. Pernah ada orang pula cakap apa tahu, dia tak boleh tidur dalam gelap. Every time tidur dalam gelap, kena kacau, kena empap, kena itu. So selalu tidur on lampu. Itu lah. Saya pun Dia tak confused. pernah. Setiap kali try juga, gelap, kena gangguan. Gelap je, kena gangguan. Tapi orang tu solat ni orang. Tapi tak tahulah Spray, sapu-sapu, dah settle. InsyaAllah. Tahu tak apa tu? Apa space? Ustaz ni ada produk. Ya. Produk balm Ruqyah dengan spray Ruqyah. Ini airtime. Tu boleh tak berarti untuk anak semua boleh. Murah saja $15 dan $18. Oh, hafal, ya. Masya Allah. Bagus. Nak tahu produk dekat mana? Di mana? www.atapsir.com. Free airtime aku Yeah, kasih. free. Ayolah salahkan aku lah tak tengok. Okay. Okay. Last ni saya Cerita punya seterusnya. cerita. Boleh tak? Boleh banyak time. Boleh. Lama Okay. lagi. Saya mungkin Baru 6 minit. saya rasa bila kita sakit atau bila kita paling lemah, saya rasa personally is the time yang Low spirit macam gitu kan. low Macam spirit, semua. tengah weak, Ya. especially kalau kita tengah sakit sangat. Pernah saya macam tengah tonsil kan, tonsil kalau fever macam sampai tak boleh bergerak, baring je. Then atau bila saya sakit sangat, saya rasa saya tak pernah nampak, tapi saya rasa macam semua macam mendekati tau. Sampai saya pernah sekali ni saya sakit, saya tidur, bila saya tidur tu siang hari, tapi bila saya bangun dah maghrib, satu rumah tu gelap. Saya bila tengah baring tu saya tengah rasa seram tau. Tak nak bangun, tak nak bergerak sebab saya rasa macam ramainya. Saya rasa macam ramainya diorang tengah tengok. Dalam hati lah macam kenapa, macam mana aku nak bergerak? Macam mana aku nak keluar ni? Macam mana aku nak keluar? Jadi saya beranikan diri on lampu. Tapi bila saya duduk tu kat tengah living room tu, saya rasa macam saya rasa tak nampak. Wallah saya tak nampak, tapi saya rasa macam wah, semua datang mendekati slowly tau. Sampai saya nak baca 3 kulhu boleh. Bila saya nak baca An-Nas boleh. Tapi Al-Falaq berapa kali saya cuba pun tak jalan. Dia lupa, tak tahu nak teruskan ayat yang seterusnya apa. Dah gabra sampai saya nak buka handphone nak cari Al-Falaq ni takut. Sebab saya rasa macam ramai tengah tengok tu. Tu saya rasa lebih menakutkan dari nampak figure ke apa. Dia punya feel macam the not knowing apa yang kita nampak tu is lagi menakutkan dari nampak, saya rasa. Macam dia dekat tapi kat mana? Dia kat mana ni sekarang? Kenapa aku rasa macam aku tak boleh jalan ni? Tu saya rasa yang tu macam mana Ustaz? Freaky lah. Sebab dia bukan sleep paralysis semua ni Tak, kan? boleh, tapi kita rasa. Lagi-lagi Perasaan. kalau kita seorang tengah sakit, nak baca 3 kul pun susah. Ya. Kalau orang macam Aina lah pula. Aino ni. Saja. Aina mana? Itu lah. So paling mudah sekali baca Allah. Itu insya-Allah tak akan lupa punya. Ya, insya-Allah. Paling mudah sekali. Kadang-kadang blank Ya. Blank, dah tak boleh, dah tak boleh. Dah tak tahu mana nak start. Even for my first kali I ruqyah orang, tu tolong members. Terkena tak swarm. Swarm. Oh, swarm. Pasiris. Oh, yang kita ceritakan sekali tu. Ya. Itu pun sama. Nak start ayat kursi, blank. You Sampai tanya kot kawan. Mi. Allah. Macam nak start ayat kursi depan. Tak tahu. Dah baca Fatihah aja. Ya. So it happens to
You also lah. Ya, bila first time. Ruqyah. So Dan- ni Saya ada satu soalan, Boleh tapi tanya. tak related sangat lah. boleh Tapi silakan. apa perspektif agama terhadap deja vu? Saya rasa deja vu Deja ni vu. sesuatu fenomena yang sangat menakutkan. Sebab kita nak explain, tapi macam ni salah ke tak kalau kita cakap yang kita experience deja vu? Sebab saya pernah mimpi tentang ni dan ia berlaku. So, adakah perspektif Islam tentang ni? Okay, for deja vu maknanya dia akan mimpi sesuatu yang belum terjadi. Sampai bila terjadi pada masa tersebut baru dia akan berasa Teringat. ni macam benda pernah jadi kan. So ini namanya deja vu. Okay. So dalam perspektif Islam, kalau seseorang itu selalu sangat dalam ilmu ruqyah selalu sangat kerap sangat mimpi macam gini, itu kemungkinan ada gangguan. Nah, so dia bukan hanya gangguan saja. Biasanya orang-orang macam ini dia boleh mengubat, dia boleh buat lain-lain. So itu ilham diberikan oleh jin. Astaghfirullahaladzim. So ada ilham yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pun kita tak boleh menafikan. Sebagaimana kalau kita tengok daripada Nabi Ibrahim alaihissalam, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mimpi melalui wahyu melalui mimpi untuk menyembelihkan anaknya. Yang mana hal itu terjadi adanya Idul Adha ataupun Hari Raya Kurban. Itu pun melalui mimpi. So kita tak boleh menafikan bahawa mimpi ni semuanya syaitan, tak. Ada mimpi yang kadang-kadang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau macam benda-benda terjadi ke apa, then just keep quiet je lah. Tak payah besar-besarkan lah. tak payah Okay, saya ada last one. Boleh. Ini continue. ada kena-mengena dengan Ada bulan mimpi puasa. pasal ni tak datang hari ni? Tak Tak ada. Selamat. Sorry. Alhamdulillah. Kalau ada mana jin? Dari sini. Okay. Ruqyah ada spray. Okay, saya ada last one yang ada kena-mengena dengan bulan puasa dan saya rasa saya nak clarification juga. Okay. Kan? Kawan saya, dikatakan mak dia ni selalu kerap dikacau atau kena syirik lah. Jadi selalunya kita dengar pada bulan puasa tak ada jin dan syaitan dan tak ada gangguan lah disebabkan mereka diikat. Yes. Okay, ni teori yang kita selalu dengar. Yes. Kan? Tapi ini berlaku pada hari pertama Ramadan di mana mak kawan saya tengah buat kerja kat komputer macam gini lah. Di bahagian kiri dapur. Jauh tau, at least 4 meter. Jauh kan? So, jadi dah lepas sahur, mak dia tengah buat kerja tu. Then suddenly piring, kan kita ada rak-rak. Piring tu memang banyak piring, banyak cawan tau. Dia punya rak kat atas tu. Mak dia perasan yang semua macam dia rasa macam tengah terbang kat dia. Jadi memang betul. Piring tu semua macam 4 meter tau, jauh tau. Macam dilangsir tu. That's where the plate is. Dia macam flying towards her, in her direction. Sampai mak dia sempat macam tolak, elak. Pasal semua dah nak dekat hampir sampai mak dia. Tu jatuh berkecai. Berkecai. Semua sharp lah. Semua pecah. Tapi selalunya kalau benda tu pecah, dia akan pecah jatuh ke bawah. Bawah tu sink apa? Ya. Tapi kenapa piring-piring ni Pecah atas. dia macam terbang towards mak Macam kawan ada saya. orang lempar. Macam ada orang lempar. Pada bila saya dengar cerita ni, saya macam skeptikal sikit sebab kita selalu dengar yang jin syaitan semua diikat. Ya. Tapi adakah ini benar? Okay. So untuk jawab pertanyaan tadi tu, kita boleh tengok di salah satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdul Salam Wahid Al-Bali. Beliau mengatakan di dalam bukunya itu, dikatakan bahawasanya yang diikat tu adalah syaitan. And you need to understand, syaitan dia bukan hanya daripada jin. Syaitan pun boleh daripada manusia. Which syaitan derives daripada word syaitana, huruf shin, huruf ta dan huruf nun. So kalau ada word yang kata syaitana ni, maknanya apa? Maknanya sesuatu yang menjauhkan diri you dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dipanggil sebagai syaitan. Nah, so syaitan ni dia terbagi pada dua, which is daripada golongan jin dan juga daripada golongan manusia. Which apa dalil dia? Dari surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mewaswaskan dalam hati manusia, minal jinnati, daripada golongan jin, wan nas, dan juga daripada golongan manusia. So di situ adanya dalil bahawasanya syaitan ni bukan hanya daripada jin tapi daripada manusia pun sama. Okay, so that one daripada syaitan.
Yang diikat adalah syaitan. Tapi you need to understand, tak semua jin adalah syaitan. So ada jin-jin yang tak diikat, tapi kerja diorang suka mengganggu manusia. Bukan menjauhkan manusia daripada Allah tau, tapi mengganggu saja. So yang kecil-kecil ni, yang kuncu-kuncu ni yang tak diikat. Yang besar-besar semuanya diikat. Jadi masih boleh melalui gangguan Ada. pada Waktu belum puasa. bulan Yes. puasa. So Sebab yang saya punya suam tu belum puasa. bulan puasa. Sama lah yang cerita saya ceritakan tu pun, episod lain pun belum puasa juga. Dia tengah buat untuk sahur ke apa, prepare kan. Masa-masa tu tiba-tiba kat tingkat, apa tu? Dia pusing, dia bertinggik kat galah. Hei. Ya, nak sahur. Sama-sama. Okey. Okey, tu je. Itulah, tu je cerita. Mungkin tak menyeramkan sangat. Selalu orang cakap gitu, tak seram-seram. Tapi yang seram. penonton kat rumah dengar ni, Ya. seram. Dan cakap, Tapi ni saya rasa experiences yang saya tak boleh nafikan. Jadi saya kongsi dan saya rasa pada diri saya lagi menyeramkan lah dari nampak ke sana. daripada tak percaya. Nah, seketika. dari bukan tak percaya. Saya percaya tapi saya tak nak layankan Betul. atau saya tak nak fikirkan yang setiap benda yang mesti orang Yalah, kena yalah, buat yalah. kau nampak ni syaitan ni. Wow. Tak. Wow. Ya. Wow. Begitu cepat saya Next saya week naik raya, wow. dah banyak energi dah buka. Okay. So saya rasa bukan semuanya kita kena explain dengan syirik, Yeah. jin, Yeah, hantu. Kadang-kadang ada sebab-sebab yang lain. Jadi kita Yeah. try to kita carilah macam mana benda tu jatuh. Yeah. Kita carilah explanation segala. Tapi kalau betul dah tak boleh, saya tak boleh nafikan, memang it exists. Ya. Terima kasih Aina. Aina lagi, Ainon. Siapa ni Aina? Di tepi. Hasilnya apa? Teringat apa tu? Aina Lain. Ambit. Tahu Aina Ambit? Yes. Selamat pagi Singapura. Aina Yeah. Ambit. Okey, bagi saya kan kita tutup lah Terima kasih banyak-banyak kerana Terima sudi kasih. Ainon. Lepas tu terus apa yang berlaku pada diri awak ni semua, ini saya tak langsung dia beri kata orang tu peringatan untuk kita dekatkan diri pada Tuhan. Betul. Okey. So seperti biasa orang datang kita nak hari raya Yeah. kita tak akan lepaskan you dengan tangan kosong, kita akan hantar barang. Itu seram sih. Kejap Okey, boleh. Kira cerita di antara panjang-panjang tadi itu yang paling seram. Dia paling seram. Yang paling seram. Dia macam openly cakap yang dia nak hantar barang. Allah Akbar. Wah. Dah nak raya, banyak goodies lah. Banyak goodies lah dia. Wow. Apa ni? Sambal. Sambal. Masya Allah. Ni parti ni. Kata nak air raya. Ni betul ni hantar barang. Hantar barang Alamak one by one Terpaksa saya okey. kalau terlupa saya minta maaf dapat banyak. Untuk Okey. bawah dululah. Okay, sorry kiri ya. Okey, ini Ya. daripada Oh My God Jelly. Oh my god, jelly. Ya, best lah. Kalau sekarang siapa buat birthday party pakai kek, jangan pakai kek lagi. Pakai Kita jelly. Oh, pakai And jelly dia, awak tengok, nampak apa? Bunga lah si. Kan? Wah. nice. Ni Kan? kalau tilt jatuh habis kan. Cantik. This is a talent sini. Masuk balik lah. InsyaAllah. Terima kasih. Kita tak boleh tunjuk sangat. Jelly takut macam treong. Ayuh. Okey, terima kasih. Okay, tok sini. Lepas tu, main Ustaz. Oh ini, Kai Beats kalau awak suka apa tu, tahu bergedil. Tahu bergedil. Nah ni tanya dengan Oh, sambal ni dia. sambalnya. Daripada Kai Beats. Okey. Okey. Dan ni tadi apa? Daripada Irresistible Treats. Pretat. Oh, wow. Dan ini daripada Lala M. Bukan Lala, Mama M Bakes. Apa dia panggil dia? Florentine. Florentine. Ya. Florentine. Ini Ni boleh habis Boleh habis ni, dia tak jual. Saya ni kawan buat, dia tak jual. Oh. Mama M Bakes dia tak jual. Habis? Tapi biasa makan kat mana, sedap. Jual tak? Tak jual. Untuk makan sesuka. Jual macam gitu. Ni sedap, memang sedap. Sebenarnya orang susah nak puji makanan orang. So, to me sedap. Okey. Kan? Terima kasih. Itu Florentine eh? Florentine. Itu Florentine bukan kalau orang masuk dalam terus kena pergi hotel ke apa 14 Tu hari? quarantine. Oh, quarantine. Ustaz, ya, tahun 2020 kita selalu saya cakap. Tahun Jojo 2020. panci saya ni. Kan? Kan? Okey, Ini ni daripada apa? Three Boys Dough. Three Boys Dough. Dia macam cookie, donat besar. Oh. Anak awak pula, umur apa? 5 dan 2 tahun. Mak tak boleh makan lah. Boleh lah. Eh. Wah, so nice. Hai. Ini daripada Crush Cherry.
Crush cherry. Yeah. Crush cherry. Ya, dia ada apa tu tak silap saya macam card holder ke apa. Oh. Husband and wife boleh untuk Irwan Gunawan. Wah, full name Habis? Senonoh. So kita panggil Ainun Talib. Oh. Full mention Ya. Walaupun dia tak ada kat sini. Tak adalah. Credit mention. Dia kasih, Wi. Suka pedas? Suka. Ini untuk awak. Ni apa? Kalau kau tengah anting ke apa-apa dia kasi. Daripada Hey Jude. Hey Jude. Hey Jude. Hey, oh Jude. Hey Jude. Saya suka Jude. Pandai. Kena dengan tim rumah saya untuk hari Ini raya. suka pedas. Ini Yes. burger ghost beef. Pedasnya. Daripada The Flame Shack. The Flame Shack. Tengok, Ya. bau sikit. Selalunya Buka. kalau dari bau kita dah tahu berapa Tengoklah, pedas. tunjukkan dia orang kau nak. Ya Allah. Dia tak bau pedas tapi jadi dangerous lah. Kau suka? Nah Silent ni killer. 20% diskaun. Kau nak beli? Untuk saya lah. Yelah. Wah, terima kasih. Dan ini cookies daripada Iris Delicacy. Iris Delicacy. Campur-campur tu kat situ Masya Allah. Dah busy kat sini Busy. Okey, ini daripada Farisha Saleh. Cheese lele, jangan ketagih. Farisha Saleh. Wah, ni apa? Dia apa yang Cheese Oh, I know what Yeah. is this. Bus cheese. yes. Bus cheese cake. Bangsting. Bus cheese. Bukan bacin Terima kasih Farisha daripada Terima Blossom kasih. Treats. Oh, I love this. Ni yang ada gula Anak-anak boleh Melaka makan? kan? Boleh. Dah makan Dah boleh makan dah. Ah. Semua saya sumbat. Astagfirullah. Dah senang. Ni untuk hair tonic Hair tonic. daripada tonic. Nur Ilham, is it? Mana ni? Minta maaf daripada I think saja daripada Nur Ilham hair tonic. Minta maaf kalau saya sebut nanti dia punya teks kat bawah. Okay. Nur Pretty Ilham, hair. betul Grow. Macam tahu je. Apa? Macam tahu je perlu hair tonic. Kan? Dah perlu hair tonic, kita kena adakan makanlah ini. Collagen. Collagen. Popular ni. Cubalah. Okay, insyaAllah. Kalau macam sakit tulang ke, membantu kulit, rambut dan sebagainya. Okay. Dan ni boleh share ke nak kasi pada siapa daripada The Good Therapist, free half body hijama. Oh. Boleh buat. Okay. Ni sebenarnya Bekam. ni. Cupping. I like. Saya buat Apa bekam tu? tak setiap. Ya, later. Yang ini minyak wangi. Ni saya Dia suka. suka Suka. Saya dah beli banyak. Eh? Best taruh kat Telekom. Wali Fragrance. Yeah, it's very nice. Wali Fragrance yang ni pula daripada Om Salon, Abang Omar. Dia ada salon dia sendiri kat Swiss Club. Oh. So this is for you, free treatment, free gunting rambut. Really? Kalau untuk muslimah, nanti dia akan tutup kan, nanti ada perempuan pula. Dia bukan A perempuan. lady yang Lady akan jagalah. Oh. Ni daripada Dream Donut SG. Cun untuk air raya, sedap ni. Ni pop in the mouth terus habis Kan? ni. Dia punya size pun kecil-kecil. Very convenient. Kan? Best kan? Oh, ada lagi. Sorry. Boleh ikut balik tu? Banyak. Yang bawah meja jangan lupa. Oh, ada lagi. Dia tahu bawah meja jangan lupa. Dia tahulah pula bawah meja jangan lupa. Okay, ni saya Masya nak Allah. tengok Wali Fragrance. Saya memang suka. Apa? Bawah meja atas riba. Okey, bawah meja ni. Okey, ini saya kasi pada awak. Ni daripada Hanis Cookies and Cakes. Kan? Okay. Boleh saya buka? Boleh lah silakan. Padahal nak kasi orang buka Buka lah. pelan-pelan Boleh buka. Kita buka Buka sama-sama special tengok. katanya. You buka sendiri lah. Oh, special? Dan you bagi tahu. Oh. Boleh buka? Sebab Okay, tak apalah kita tarik. Ni ada apa ni? peganglah. Oh, ada. Ada duit Jadi apa tu? Yang duit yang tarik, yang keluar duit. Ini dia kasih Bismillah. Bismillah. Ada stickers. Sorry orang punya dia buka. Oh, tak apalah. Nampak ni? Wah. So ni apa kata orang tu? Buka lampu lah, buka lampu. Macam itu nampak. Hari Raya gift pack. Jeng. Mana kamera mana? Jeng. Oh ni. Sound effect dia macam gitu lah. Dia ada efek. Jeng. Kan? Dalam Idul Fitri cookies, Nutella tart, ni apa? Zaz. Chocolate Hershey cookie. Cranberry Ni tu kat depan sini. Mana? Silakan. Jangan tutup lampu ya.
Kita busy Next week naik raya guys. Naik raya. Dah tak payah beli dah. Tak payah beli. Dah. Ni Vibes Galaxy. Vibes Galaxy. Kan? Ha. Oh lampu kat belakang mati. Ini untuk you punya anak best. Apa Sebab on nanti lampu semua macam stars. Yang tak tadi ada, saya tak ada. nampak tu tadi Dia dah hilang. Wah. Kan? Bestnya. Dan tadi ada soalan tu kan, suruh nak mati lampu ke buka lampu kan. Pakai alat ni. Terima kasih. Oh, last but not least. Bestnya. Terima kasih lah banyak kerana sudi bersama kita. Ya. Kita main lampu last. Ni daripada mana ni? lampu. Daripada Hari raya. S Illustrates. S Illustrates. Ni untuk awak, untuk hari raya. Ya. Oh. Is that my father? Habis siapa lagi? Sorry tisu kat bawah. Okey, itu saja kita punya hadiah hari ni. Sama aku pakai waterproof mascara. Bukankah program ni poker? Memang pakai. Okey, terima kasih Aina. Aina lagi. Ainon. Tak tahulah. Ainon. Ni nanti kasih balik power bank. Kan? Thank you, terima kasih banyak-banyak. Sama-sama. So tim puaka kat sini ucapkan selamat raya Mak Zia Batin. Kalau salah silap during Memang kita punya kita tengah minta berbual. True. Kan? Terima kasih banyak-banyak. Tak ada salah, tak ada silap. Alhamdulillah. Happy-happy Okey. Happy. Apa yang Ainul dapat ni semua awak boleh link kat bawah di description box. Okey. Dapatkan apa yang awak nak rasa ni dan bagi yang nak beli merch macam gini macam Ustaz pakai. Bergaya hari ni. Bolehlah kita ke www.pokersg.com dan kalau ada apa-apa saranan pun bolehlah hantar kepada kami di email apa Ustaz? pokersg@gmail.com. Betul ke? Aku tak confident. Dan follow kita punya IG apa Ustaz? IG pokersg. Ya, jangan macam dulu-dulu ada orang dah scam kita. Jangan follow yang salah Oh ya. Jangan follow @pokersg_ tu jangan tu scam. Okey? $500 tu semua. Okey, itu saja. Dan kepada anda semua, okey, hati-hati next week nak raya. Belanja pun pada-pada, jaga kesihatan, ingat ikut SOP. Apa-apa pun, puaka tak kenal usia. Dari kami semua, selamat Hari Raya. Boleh buat berbalik Episod puaka tadi dibawakan khas oleh At-Tafsir. Jadikan spray dan balm bidara ruqyah peneman keluarga anda. Jumpa lagi di next episode ya guys.